Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini satu fasal kita sambung selepas pada fasal kita mempelajari syarat-syarat mengharuskan seseorang itu beristinja dengan batu. Maka pengarang kitab meneruskan lagi tajuk perbicaraannya dengan rukun wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, basuh kedua tangan serta 2 siku. Dan wa mashu syai'in min ar-ra'si, menyapu sebahagian daripada kepala. Wa ghaslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh 2 kaki serta 2 buku lali. Wa tertib, dan juga tertib. Maka musannif rahimahullahu ta'ala memulakan selepas kita membicara bab istinja, kita masuk kepada bab berwuduk. Kerana tidak ada satu-satu amalan yang lebih penting melainkan salat. Amalan baca Quran tidak berhajat kepada mengambil wuduk, bersuci, menyucikan hadas kecil. Tetapi yang berhajat kepada wuduk adalah salat. Jadi salat antara ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung. Kerana itu dimulakan dengan perbicaraannya, iaitu fardu wuduk. Maka Wudu itu dengan makna adalah perbuatan. Perbuatan seseorang membasuh muka, membasuh tangannya, membasuh kepalanya, menyapu kepalanya dan juga membasuh kaki. Itu dikatakan wudu. Satu lagi dipanggil wadu. Wadu adalah air yang kita gunakan untuk berwudu. Sebab itu ada sebuah hadis mengatakan selepas daripada kita mengambil wuduk, maka disunatkan kita minum air yang ada dalam bekas untuk kita berwuduk. Kerana Nabi SAW menggunakan air yang tidak banyak untuk berwuduk. Lebih kurang 1 cupak, 700 gram ataupun 650 gram. Air yang digunakan oleh baginda SAW untuk mengambil wuduk. Rasulullah menggunakan 4 cupak, 1 gantang, yakni air digunakan untuk mengangkat hadas janabah. Jadi antara sunat-sunat berwuduk adalah kita berwuduk dengan qadar yang sunnah, mana tidak membazir, kita menghadap kiblat dan kita berwuduk sambil duduk. Dan selepas kita membasuh tangan, membasuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki, terdapat lebihan daripada air. Kalaulah kita berwuduk menggunakan bekas, di zaman dahulu tidak ada teknologi seperti di zaman sekarang. Jadi kita menggunakan bekas. Jadi bekas tersebut sekiranya ada lebihan daripada air, disunatkan seseorang itu untuk minum. Kerana warid hadis Nabi SAW, wudu itu dia akan, insya-Allah akan dapat menyembuh penyakit kamu. Wudu bagi apa yang kamu niatkan, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dengan izinnya akan memberi syifa. Sebab tu kalau kita lihat orang-orang perawat-perawat, kadang-kadang mereka terpaksa kata kepada kita pergi ke masjid, pergi ke 7 kolah masjid, ambil air kolah dalam masjid. Kerana juga air kolah dalam masjid digunakan untuk rawatan. Mengapa? Kerana air kolah masjid itu ialah air yang digunakan untuk berwuduk, yang mempunyai satu keberkatan. Orang-orang yang datang menyucikan dirinya untuk berwuduk kepada Allah, untuk salat dan berwuduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka air yang digunakan untuk berwuduk tadi merupakan air yang suci, air yang bersih, air yang ada barakah. Kerana itu mereka dituntut untuk mengambil air-air tersebut sebagai rawatan jasmani mereka ataupun rawatan-rawatan yang tertentu untuk mereka. Kerana di sana ada keberkatannya, insya-Allah taala. Baik, musannif rahimahullahu ta'ala memulakan yang pertama adalah niat. Jadi niat merupakan
satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan insya-Allah musannif rahimahullahu taala akan menyebut selepas ini bab niat, ya. Tapi saya sebutkan secara ringkas mengenai niat. Niat itu apa? Niat itu kita menyahajakan sesuatu perkara sambil kita melakukan perkara tersebut. Itu dikatakan niat. Berbeza dengan azam. Kalau kita berniat tetapi kita tidak melakukan pada ketika itu apa yang kita niatkan dalam hati kita, maka ia dipanggil azam. Sebagai contoh, kita niat nak balik kampung, itu dipanggil azam, itu tak dipanggil niat. Niat ini kita niat apa di hati kita dan kita langsung kerjakan, langsung kita lakukan. Kerana itu, bilakah waktu kita nak niat? Waktu kita nak niat adalah ketika mana kita mengangkat takbir. Allahu. Kita angkat takbir. Kalau solat, Allahu Akbar. Antara Allah dengan Akbar, di situ kita jatuhkan niat. Tapi kalau dalam bab wuduk pula, di manakah kita hendak berniat? Iaitu ketika mana kita angkat air, kita pun angkat air dengan kedua belah tangan kita dan kita pun nak mula. Ketika mana kita nak mula menyapukan muka kita, maka di situ kita jatuhkan niat. Okey, adakah jikalau seseorang itu dijatuhkan niat lambat? Contohnya dah sampai hidung, dia dah basuh dia punya kepala, kan? Dia punya dahi, dia basuh dahi dia turun ke bawah sampai ke hidung baru teringat, maka dia pun niat ketika mana air sampai ke hidung. Maka bagaimana? Adakah tidak sah niatnya? Sah niat dia. Cuma niatnya jatuh ketika mana air itu sampai ke hidung. Air itu bermula daripada hidung turun ke bawah. Bermakna kata air yang daripada dahi sampai ke hidung itu tidak dikira. Perlu disapu sekali lagi. Niat tetap jatuh. Di mana saja kita mulakan perbuatan wuduk dan kita niat di situ, maka perbuatan tersebut, niat tersebut dikira di sisi syarak. Okey. Dan di manakah tempat niat? Kita akan bicarakan nanti, tapi saya sebut sekali lalu sahaja. Tempat niat adalah di hati. Tempat niat adalah di hati. Sebab itu yang dikirakan ketika niat adalah apa yang kita tuturkan, apa yang kita datangkan di dalam hati kita. Okey. Jikalau mulut kita berkata, kalau solat, kalau saya bicara tentang solat, mulut kita berkata nak solat zuhur, tetapi hati kita nak solat asar. Dan kebetulan waktu tu waktu asar, maka solat kita diterima, niat kita diterima. Tetapi kalaulah niat kita itu solat zuhur, mulut kita solat asar, sedangkan memang kita nak solat asar, maka tidak sah niat kita, kerana apa yang dikira pada niat adalah apa yang ada di dalam hati. Baik. Maka yang pertama adalah niat. Okey, niat ketika wuduk adalah ketika mana kita nak menjatuhkan, kita nak mulakan perbuatan sapu muka tersebut, maka basuh muka tersebut, maka di situ kita mulakan niat kita yang pertama. Selepas kita berniat, apakah lagi yang kita lakukan seterusnya selepas kita niat? Okey, bagaimana cara kita nak niat? Ataupun apakah lafaz-lafaz niat? Jadi lafaz-lafaz niat, kita boleh niat nawaitu rafa'al hadathil asghari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita nak niat bagaimana? Nawaitu fardhal wudu'i lillahi ta'ala, sahaja aku niat fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Maka itu antara niat, dan ada lagi beberapa niat yang disarankan dan dianjurkan oleh para ulama. Yang penting bukan lafaz niat tersebut, yang penting adalah apa yang ada dalam hati kita. Kita niat ketika mana kita nak membasuh muka, sahaja aku nak mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, sahaja aku nak mengerjakan fardu wudu kerana Allah Ta'ala, maka barulah dikira niat tersebut. Kerana niat adalah lintasan daripada hati, bukan apa yang kita tuturkan. Yang kita tuturkan itu tidak dipanggil niat. Dan yang seterusnya adalah kita membasuh muka. Membasuh muka
lebarnya mula daripada cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri. Dan panjangnya daripada dahi sampai turun ke dagu. Kan, itu dia punya panjang dan kawasan untuk kita menyucikan muka. Dan segala bulu-bulu yang ada atas muka kita, maka wajib kita sampaikan air, melainkan janggut. Ya. Janggut ini dia tidak berada di kawasan muka kerana cuma kita terpaksa juga membasuh kawasan janggut kerana untuk menyempurnakan basuhan muka kita. Seperti mana kita wajib membasuh sebahagian daripada telinga dan juga membasuh sebahagian daripada rambut untuk menyempurnakan basuhan muka, begitu juga di waktu dagu ini, di dagu ini kita kena sapukan sedikit untuk menyempurnakan basuhan muka kita. Baik. Bulu-bulu lain, contohnya ada bulu muka, kan? Ada bulu mata yang lebat, bulu kening yang lebat, maka wajib seseorang itu sampaikan air ke bulu-bulu tersebut kerana bulu yang ada di atas muka wajib disampaikan padanya air. Dan yang seterusnya adalah wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangannya hingga dua siku. Jadi saya tidak mahu hurai secara panjang kerana kitab ini kitab yang ringkas. Jadi kita faham dulu yang asas, ya. Insya-Allah kita membasuh dua tangan kita. Dua tangan, kalau orang itu ada dua tangan lah. Kalau orang tu dia tak ada tangan, dia ada satu je tangan, basuhlah satu tangan. Kalau dia ada tangan dua-dua ada, tapi tangan dia tinggal lengan je, tangan dia sampai ke siku dah tak ada aksiden, tak ada dah, siku-siku pun hilang habis, maka ketika itu tak wajiblah dia basuh sebab tangan dia dah tak ada. Maka dia kena basuh lengan dia yang belah atas tersebut, tu sunat saja dia basuh. Sebab apa? Dia tidak ada lengan, dia tidak ada tangan sebab tangan dia sudah putus, kehilangan tangan dalam kemalangan jalan raya. Baik. Jadi dia membasuh dua tangan bagi orang yang ada dua tangan. Orang ada satu tangan, basuh satu tangan. Kalau tangan dia tu tengah separuh lagi dah tak ada, kena potong, tinggal lagi separuh je dibasuh sampai ke siku. Begitulah. Dan seterusnya, wa mashu syai'in min ar-ra'si, sapu sebahagian daripada kepala. Mana sapu sebahagian daripada rambut kita. Kalau orang tu tidak ada rambut, sapu sebahagian daripada kepala. Dalam mazhab Syafi'i memadai walaupun 3 helai rambut. Hatta sebagian ulama mengatakan memadai walaupun separuh daripada rambut sekalipun, maka memadai untuk seseorang itu sapu muka dia. Dalam ada setengah-setengah mazhab kena sapu 1/4. Ada setengah mazhab wajib kena sapu seluruh kepala. Mazhab kita Syafi'i antara mazhab yang paling ringan, memadai dengan 1 helai rambut ataupun 3 helai rambut sahaja. Kemudian wa ghaslul rijlaini ma'al ka'bain, kita membasuh kedua kaki kita, kan, bersama dengan kedua buku lali. Kita membasuh kaki kita sampai buku lali, basuh dengan bersih. Kerana ini adalah tempat-tempat yang kadang-kadang bila orang tidak membasuhnya dengan teliti, maka dia tertinggal. Maka Nabi SAW memberi ancaman neraka wail lah bagi mereka yang tidak menjaga wuduknya hingga dia tertinggal tempat-tempat yang wajib dia membasuh ketika mana wuduknya tadi. Dan kemudian yang terakhir sekali adalah wat-tertib, dan juga tertib. Maknanya kita mendahulukan rukun yang pertama daripada rukun yang kedua, ikut tertib. Kalau kita melanggar tertib, maka wuduk kita tidak sah di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi mudah-mudahan fardu wuduk yang serba ringkas yang kita bicarakan sesuai dengan kitab Matan Safinatun Najah ini, moga-moga memberi faham kepada kita. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh diajukan dalam grup soal dan jawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita. Allahumma amin.